Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawanan sedang kembali semua. Jumpa lagi dengan channel Ashira Lover. Salam dari Melayu Kepulauan Riau, Indonesia. Hari itu saya ada janji nak buat video tentang orang Malaysia yang dicintai Indonesia. Tapi untuk sementara ni, saya buat video ni dulu. Rasa saya ni macam satu pengalaman yang nak saya ceritakan sebenarnya, tapi selalu saya tunda. Akhirnya hari ini saya ingat, jadi saya buat je lah hari ni, okay? Baik, video sekali ni adalah video tentang pengalaman saya ada dalam anggota kontingen Indonesia untuk dikirim ke Malaysia. Jadi pada tahun 2013, saya adalah salah satu partisipan dari sebelah Indonesia sebagai IMYEP atau Indonesia Malaysia Youth Exchange Program tahun 2013. Jadi program ni adalah program untuk menyatukan antara negara-negara yang punya hubungan bilateral, termasuk Indonesia dan Malaysia terutama. Tapi ada juga berbagai macam hubungan program macam ni ke negara-negara lain. Contoh kita macam ni. Dekat Indonesia, tiap tahun dikirim wakil dari seluruh provinsi Indonesia, satu provinsi satu orang, untuk ikut PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Di mana PPAN ni nanti akan dikirim ke negara-negara yang memang bersepakat untuk membuat program yang serupa. Jadi saya dekat Kepulauan Riau ni pada hari itu ikut seleksi PPAN dan saya terpilih di tahun 2013 sebagai wakil dari Kepulauan Riau. Jadi pada waktu seleksi itu, saya letakkan di dada saya orang Lingga. Ikut seleksi dekat Tanjung Pinang. Yang ikut berbagai macam juga pada waktu itu, ada dari Karimun, ada dari Natuna. Kita kawasan di Kepulauan Riau semua, di Bintan. Dan Alhamdulillah saya masuk final. Dan apabila masuk final, masa tu kerana saya ikutnya di Tanjung Pinang, maka Tanjung Pinang finalis Tanjung Pinang dijumpakan dengan finalis Batam. Untuk lepas tu grand final dia berlagalah antara Tanjung Pinang dan Batam ni. Ikan tu tadi. Saya dari sebelah Tanjung Pinang jadi. Tapi saya berjuang pada waktu tu supaya ada budak Lingga lolos. Dalam bayangan saya macam tu. Dan Alhamdulillah dapatlah saya ikut program Indonesia Malaysia Youth Session Program pada tahun 2013. Okey, sekaligus saya nak nyebut untuk NESA junior saya juga Indonesia Malaysia Youth Session Program tahun 2015 NESA Nesa, tolong hubungi abang semula kena abang terhapus nombor Nesa kerana hari tu ada masalah sikit dekat handphone, jadi abang harus nukar semula nombor handphone. Tolong miss call atau apa, okey? Baik, jadi balik lagi, Indonesia Malaysia Youth Session Program ni adalah program antara Indonesia dengan Malaysia untuk pemuda belia Indonesia dengan pemuda belia Malaysia akan dikumpulkan untuk berbincang dalam satu forum untuk bercakap pasal sosial budaya, politik, ekonomi apa semua. Hal-hal berkait serumpun ni untuk mempererat hubungan antara kedua negara ni. Dan pada tahun tu Alhamdulillah memang saya lolos atas nama Kepulauan Riau. Jadi pada waktu itu saya di training dekat kawasan kita Kepulauan Riau ni. Di training macam mana nanti kalau dah ikut program ni apa yang nak dibuat. Jadi saya diajarlah wawasan kebangsaan. Saya diajarlah adat dan budaya Melayu, budaya tempatan di Kepulauan Riau kan. Semua daerah akan membawa budaya dia masing-masing. Kalau Sumatera Barat dengan Minangnya, misal. Kalau dekat Sumatera Utara membawa budaya Batak dan juga budaya Melayunya. Di kawasan Kalimantan Barat akan membawa budaya Dayak dan budaya Melayunya, misalkan macam tu. Dari Jakarta akan bawa budaya Betawi. Dari Jawa Barat akan bawa budaya Sunda macam tu. Apabila dijumpa nanti akan menunjukkan budayanya masing-masing. Juga kita di training macam untuk berdiskusi apa semua tentang masalah global atau isu global. Jadi Alhamdulillah semua proses dah dilaksanakan dan saya dikirimlah pada hari itu sebagai perwakilan dari Kepulauan Riau ke Jakarta. Kawan yang lain juga ada macam Lisa ke Korea pada tahun itu 2013. Lepas tu ada Jian ke China. Lepas tu ada Faldo ke Jepang. Lepas tu ada Sunarto ke Kanada, wakil dari Kepulauan Riau untuk Pertukaran Pemuda Antar Negara pada tahun 2013 tu. Dan jadi pertama kan saya bawa macam aku budak Lingga, aku ikut program ni. Akhirnya dah dekat atas pesawat. Waktu tu kita berangkat menuju Jakarta. Saya menuju Jakarta waktu tu sendiri. Saya tenggelamkan Lingga ni. Saya letakkan pula Kepulauan Riau di dada saya. Maksudnya macam tu secara harfiah lah, literally kan. Saya letakkan Kepulauan Riau di dada saya. Okey, saya mewakili orang Kepulauan Riau, jadi saya harus bersikap macam mana sopan santun orang Kepulauan Riau di Jakarta nanti.
pergilah ke Jakarta pada waktu tu. Jadi di Jakarta pun kita di training ulang semula tentang wawasan kebangsaan untuk mencintai negara Indonesia, mencintai adat dan budaya kampung halaman masing-masing. Jadi pada waktu tu tentunya saya dengan adat budaya Melayu saya memperkenalkan kepada kawan-kawan dari provinsi lain. Dan seingat saya pada waktu tu, saya dapat berbual dengan menggunakan bahasa tempatan, bahasa Melayu, sama dengan wakil dari Kalimantan Barat, Dwi dari Kalimantan Barat. Wi, kalau tengok video abang, miss call nomor abang, Wi. Lepas tu kena ada banyak nombor terhapus. Lepas tu, daerah-daerah lain juga macam tu. Tapi apabila kita berkumpul, tentunya kita menggunakan bahasa nasional. Jadi, bahasa nasional Indonesia. Tentunya kita, kalau dalam forum, kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya bercakap dengan Dwi tu pakai bahasa Melayu, kalau dalam momen-momen apa ya, berjumpa tepi jalan atau nak apa, ada perlu-perlu sikit, tak lemak pula sesama Melayu, tak pakai bahasa Melayu macam tu. Kerana saya tahu juga kawasan Kalimantan Barat, terutama tempat Dwi tu di Pontianak juga menggunakan bahasa Melayu. Juga macam tu, dia macam itulah suasana Indonesia. Jadi kalau kita tu sukunya berlainan, kita biasanya akan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sukunya sama, kita biasanya akan menggunakan bahasa suku tempatan masing-masing. Okey, baik. Jadi selama di Jakarta tu kami di training semula tentang itu tadi, wawasan kebangsaan nasional Indonesia, juga dengan isu-isu terbaru yang ada dekat Indonesia ni, masalah sosial politik ekonomi. Kita diajar macam mana cara berdiskusi yang baik. Lepas tu kita menunggu kedatangan rombongan dari Malaysia, kontingen dari Malaysia pula datang. Singkat cerita, akhirnya di satu petang datanglah kontingen daripada Malaysia. Datang kontingen daripada Malaysia. Jadi dah berapa lama tu saya tak berbual menggunakan bahasa Melayu selama dekat Jakarta kan. Jadi cuma dengan Dwi tu pun sikit, kerana Dwi kan perempuan. Sesekali je dapat berbual dengan Dwi tu, lemak menggunakan bahasa Melayu tu. Jadi sekali rombongan Malaysia turun dari bas, terdengar bahasa Melayu orang Malaysia ni kan. Jadi saya tak nyampuk, kerana waktu tu saya ke Pulau Riau, saya tenggelamkan pula dulu. Saya letak ke Indonesia. Jadi saya sebagai orang Indonesia pada hari itu. Dan yalah, orang Malaysia lah terdengar apa semua bahasa Melayu ni, berbual lah dengan Indonesia. Dan saya tengok, alhamdulillah pada hari itu, jadi walaupun kita tahu isu besar antara Indonesia dan Malaysia ni dekat internet bukan main lagi, bertekak kadang-kadang. Yalah, budak-budak kecil yang punya semangat nasionalisme masing-masing antara Indonesia dan Malaysia, suka bertekak pasal isu kedua negara ni. Tapi nampaknya yang dewasa nampaknya memang lebih lebih dewasa. Macam sebenarnya saling rindu kedua negara ni, cuma dah lama tak ditemukan dalam satu forum. Jadi saya tengok kawan tu macam semangat betul, macam tertarik betul untuk kawan Indonesia ni untuk berbual dengan orang Malaysia, untuk mengenal orang Malaysia. Orang Malaysia juga macam tu, macam wah apa khabar, gini-gini. Ya, nama saya gini-gini. Dia yang dari Indonesia memperkenalkan diri masing-masing. Luar biasa, dan saya bangga dengan itu. Itu yang kita nak untuk kita yang tinggal kat kawasan perbatasan ni kan. Okey, jadi terus je. Lepas tu jadi pada petang itu juga, saya naiklah lift. Saya nak balik ke bilik saya kan. 421 atau 413 pada waktu tu, kalau saya tak salah, antara 412, 413, 431 macam tu lah. Jadi dekat dalam lift bersama dengan saya pada waktu tu ada kawan yang di hari esoknya saya tahu ternyata mereka berasal daripada Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka. Jadi dekat dalam lift tu dia ni berbual lah, pakai bahasa Melayu ni tadi. Lepas tu dia nanya pula saya, nak naik lantai berapa mas, kata dia. Dia pakai bahasa Indonesia, macam saya tak pandai bahasa Melayu. Jadi dia tekan 4, saya cakap kan, tekan 4, jadi naiklah lift ni. Lift nak dekat tiba, dia berbisik. Yang dari Kuala Lumpur ni saya ingat berbisik dengan yang dari Selangor ni. Dia Selangor dengan Melaka ni sekali kan. Dia ni macam muka orang Malaysia lah, kata dia. Ya, aku dia tadi duk perhati dah, kata dia. Dia sama dia jadi bual. Mana, kata dia. Jadi lepas tu saya macam pura-pura tak faham pertama kan. Dah terbuka pintu ni, keluar dari lift ni. Barulah saya cakap, saya dah tadi faham apa yang awak berdua bercakap. Dan kalau bercakap dengan saya, tak susah-susah nak pakai bahasa Indonesia yang sumbang, yang awak belum tak faham tu. Gunakan je pakai bahasa Melayu, kerana saya juga orang Melayu. Saya faham bahasa Melayu, saya juga tentunya faham bahasa Indonesia. Dia macam terkejut dia bertiga tu kan. Lepas tu jadi saya tunjuklah dekat sini, dekat pin saya baju ada tulis nama saya dan juga asal saya dari mana, Kepulauan Riau kan, tulis dekat situ. Di bawah nama ada nama Kepulauan Riau. Jadi saya tunjuklah Kepulauan Riau. Orang Kepulauan Riau bercakap pakai bahasa Melayu juga, kata dia. Ya, nantilah kau menuju bilik awak nombor berapa. Makinlah dia terkejut. Weh, memang bahasa Melayu lah ni. Nanti tak apa, kalau awak tak ke bilik saya ke bilik awak, macam tu lah. Akhirnya malam tu juga dapatlah kita berbual tentang, saya dapatlah menjelaskan kampung halaman saya. Saya pun dapat memberikan buku
tourism object dari Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dan juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ninggau pada waktu tu. Saya berikan ke kawan Malaysia. Jadi tengoklah orang ni macam mana Gunung Daik Pecahan 3 tu, Gunung Bintan, dan juga tahulah akhirnya makam Raja Haji Fisabilillah tu dekat Kepulauan Riau, makam Raja Ali Haji di Kepulauan Riau, dan berbagai macam tempat-tempat wisata yang cantik lagi di Kepulauan Riau, macam pantai apa semua ada berbagai macam pantai dekat Kepulauan Riau ni juga cantik, macam Pulau Benan, dekat Bintan, Pulau Bintan banyak pantai yang cantik, juga dekat air terjun Geson dekat kawasan Daik gitu. Juga kawasan Dabuk ni ada juga kawasan pantai yang cantik, macam kita dekat Sergang ataupun Batu Berdaun. Dia orang ni macam teringin sangat untuk datang ke Kepulauan Riau. Lepas tu dia cakap macam, kalau kau kahwin nanti aku akan datang. Kata-kata semua janji macam tu, tapi saya belum kahwin. Kalau saya kahwin tak datang, kau kahwin ni awal lah. Okey, jadi singkat cerita, dari hari ke hari, baru saya tengok bahawa ternyata ada macam miskomunikasi antara orang Indonesia dan Malaysia. Maksud miskomunikasi di sini bukan dalam arti negatif, tapi macam banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang ternyata orang Indonesia tak faham. Banyak perkataan dalam bahasa Indonesia yang orang Malaysia tak faham. Ini kena dalam bahasa Malaysia kadang-kadang tu ada beberapa bahasa Melayu yang hanya ada di kamus Indonesia tapi jarang digunakan orang Indonesia di kenyataan, di realiti. Gitu juga dengan bahasa Indonesia banyak serapan dari bahasa Belanda yang orang Indonesia tak sadar itu dari bahasa Belanda. Lepas tu apabila digunakan bercakap dengan orang Malaysia terkejut. Ini maksud dia apa, contoh macam kantor dari bahasa Belanda kan, ataupun Gordon dari bahasa Belanda misalkan tu tadi. Atau banyak lagi juga Malaysia banyak menggunakan serapan dari bahasa Inggeris yang apabila bercakap dengan orang Indonesia tak faham. Jadi gitu gini akhirnya saya menjadi translator selama program itu. Waktu mulai je dari Jakarta, saya dah mulai jadi seorang penerjemah di antara kedua-dua ni. Macam kawan kadang nak bertanya misal dia tengah bercakap ni berdua antara Indonesia dengan Malaysia. Kamu mau ikut enggak? Aku mau ke warung depan, kata si Indonesia ni. Lepas tu kata si Malaysia ni, okey saya nak ikut, tapi saya ambil kasut kejap Pergi si Malaysia ni, si Indonesia ni tercengang, menong dia. Fahri dia tadi ngomong apa? Nanya dengan saya. Kata dia bilang dia mau ngambil sandalnya dulu, dia ikut kamu kok. Oh, okey bro, kata dia. Enaknya kamu bisa ngomong dua bahasa, kata orang Indonesia gitu semua kan. Orang Malaysia juga cakap macam tu. Seronok lah jadi kau cakap bahasa Indonesia pandai, cakap bahasa Melayu pandai. Kau ni. Orang Indonesia juga macam tu, rata-rata macam Mario dari Lampung selalu nyakap ke saya, wah, enak ri kayak pulang kampung yang ngomong sama orang Malaysia ngomong pakai bahasa daerah kamu aja. Iyalah, memang tak jauh kerana kita di Kepulauan Riau memang punya adat dan bahasa yang lebih kurang dengan Malaysia. Pada waktu tu saya jelaskanlah jadi ke kawan-kawan yang lain. Dan selama program ni saya punya satu kawan yang sangat baik, yang sekarang menghilang, saya tak tahu dekat mana. Yang jelas dia dekat Manokwari, Papua Barat. Dia wakil dari Papua Barat pada program itu 2013. Dia orang Papua, tapi dia selalu ngikut saya dengan kekawan Malaysia untuk macam mana? Dia suka dengan orang Melayu. Jadi Maxi ni nyakap macam, saya suka dengan orang Melayu. Orang Melayu sedikit bicara banyak ketawa. Sama seperti kami orang Papua. Jadi macam Maxi ni pertama dia tak tahu orang Melayu tu macam mana kelakunya, macam mana orang Melayu mencintai kopi, macam mana orang Melayu mencintai rokok, macam mana orang Melayu mencintai goreng pisang, macam mana orang Melayu mencintai bola, macam mana orang Melayu mencintai musik. Sehingga dia macam dia tak ada ide tak ada bayangan lalu Melayu ni macam mana. Tapi apabila saya dengan kawan dari Malaysia dah berkumpul duduk sama, barulah dia tahu, oh ternyata macam ni Melayu. Jadi timbul rasa macam kagum dia kepada Melayu pada waktu tu. Jadi ke mana saya, Maxi selalu ikut. Apatah lagi saya bersama kawan dari Malaysia, Maxi selalu ada dekat saya. Dan untuk kawan dari Indonesia ataupun Malaysia yang tengok video ni, kalau ada kontak Maxi, tolong hubungi saya. Saya rindu dengan Maxi. Okey, jadi selama kita dekat Indonesia, program kita buat dekat Jakarta dan juga kita buat dekat Surabaya. Dan pernah ada satu momen lucu pada waktu tu, kawan yang dari Selangor ni. Jadi waktu tu saya tengah duduk di kedai kopi dengan Papua Barat, Kuala Lumpur dan juga Selangor. Saya ke Kepulauan Riau. Jadi Indonesia Malaysia duduk bersama pada hari tu. Lepas tu yang dari Selangor ni cakap, kawan, aku nak pergi ke kedai depan dulu. Nak apa, kata saya? Nak pergi beli gula, kata dia.
Oh iyalah, kawan teman ya. Kata saya. Dia kata dia, tak apa-apa. Aku tahulah pergi beli seorang. Saya faham bahasa Indonesia, tenang aja, kata dia. Macam yes, pergilah ada seorang. Jadi, yalah, saya berbual lah tu kan dengan Kuala Lumpur dan juga Papua Barat ni kan. Dengan Nazrin dan juga dengan Maxi dari Papua Barat. Buat pasal bola, apa semua kena. Papua untuk kawasan Indonesia salah satu kawasan yang paling kuat main bolanya. Juga kita tahu pada waktu tu 2013 Malaysia tengah jaya-jayanya dekat Piala AFF. Jadi tengah kena nak berbual waktu tu. Dan saya lupa kisah. Saya lupa kisah untuk nyebut kepada dia nak beli gula-gula tu macam mana caranya untuk nyakapnya dekat Indonesia. Tak lama tu di seberang jalan kawan ni dah ketawa. Yang dari Selangor ni dah ketawa dia. Menunggu kenderaan lalu-lalang. Lepas tu dah menuju ke kami. Dia lah berkilai ketawa. Ini kami pun lah, ngapa dia ketawa kan dengan kantong plastik hitam tu. Ngapa bro? Orang sini nyebut gula apa? Jadi dia tak tahu bahasa Indonesia nya gula-gula apa. Engkau tadi nyebut apa? Aku nyebut lah gula-gula. Lepas tu aku nyebut gula-gula kata dia. Lepas tu diberi orang tu apa? Diberi orang tu gula pasir. Jadi dia tak tahu bahawa dalam bahasa Indonesia tu kita biasa menyebut gula-gula taklah permen. Okey? Jadi dia dah itulah, jadi saya cakap, itulah kau belagak sangat. Coba aja aku tadi, kau takkan salah beli macam ni. Itulah kata dia, lain kali aku dengan kau je lah. Okay? Jadi kadang orang ni, dia nak cuba pergi sendiri, kadang nak, macam nak beli gula atau nak beli apalah, seorang macam tu. Tapi dia tak dia tak faham sangat, dia tak lancar sangat bahasa Indonesia. Atau kalau dia bercakap bahasa Indonesia sumbang. Jadi kalau dengan saya cakap, bercakap pakai bahasa Melayu je lah daripada kau susah payah bercakap bahasa Indonesia. Lepas tu satu lagi, kekawan ni pertama jumpa saya, dia selalu manggil mas. Okey. Jadi dia ingat bahawa orang Indonesia tu semua dipanggil mas. Jadi saya pesanlah kepada kekawan Malaysia bahawa tak semua orang Indonesia suka dipanggil mas. Kawasan Indonesia panggilannya lain-lain. Kalau dekat Jawa mas, kalau dekat Sunda aa, kalau dekat kita Sumatera ni bang. Jadi jangan semua dihentam mas semua macam tu. Okey, lepas tu jadi ada pula besoknya cerita lucu lagi si Nazrin. Jadi saya waktu tu kita tengah dekat Surabaya, tengah nak makan. Jadi kita berbaris lah, beratur nak ambil pinggan sudu apa semua, nak makan sama kan. Depan saya ada Ali Ismawan Daud dari Gorontalo, kawasan Indonesia sebelah Indonesia Timur sana. Lepas tu belakang saya adalah si Nazrin yang dia juga kawan lain tadi, dia ada Negeri Sembilan semua ada belakang saya. Jadi bergurau lah kami ni, bergurau tentang Nazrin ni masuk. Sudah habis. Jadi dia bertanya dengan abang ni kan, mas yang tukang jaga ni kan, orang dekat Surabaya tu kan. Bang, sudu habis kata dia kan. Dia nak makan macam mana sudu tak ada. Menong biasa je muka orang tukang jaga ni kan. Saya lupa kisah waktu tu. Saya lupa kisah bahawa si abang ni tak faham ini bercakap pakai bahasa Melayu. Perasa saya macam kena kadang saya bercakap dengan Indonesia, otomatis saya bercakap bahasa Indonesia. Bercakap dengan orang Malaysia, otomatis saya bercakap pakai bahasa Melayu. Jadi perasa saya macam dekat Tanjung Pinang. Kenalah serap sangat, kenalah betul-betul masa, betul-betul bahagia betul pada waktu tu kena berjumpa antara dua negara ni. Jadi 2 kali dia bertanya, "Bang, sudu bang habis," kata dia. Barulah saya teringat. Muka abang ni dah, maksudnya dia macam ingat apa yang dia cakap orang ni kan. Barulah saya tengok, "Mas, sendoknya habis." "Oh iya, sudu ya bang ya," kata dia. Ya. Dia tak tahu, orang Jawa tak tahu bahawa sudu adalah sendok macam tu. Jadi dia ambil lah sudu. "Engkau juga penyelamat," kata dia macam tu lah. Jadi orang Malaysia selalu macam tu. Dan banyaklah beberapa momen yang macam tu juga. Misal dia orang Malaysia nak, "Fari, kalau dekat sini kita nak nyebut sambal belacan apa benda?" Sambal terasi. Okey, dia berusaha ngajuk. Lepas tu ada juga kawan dari Indonesia yang bertanya, "Fari, kalau orang Malaysia nyebut celana apa sih?" "Seluar." Jadi saya selalu jadi tukang terjemah pada waktu itu. Tapi di situ saya fikir bahawa Kepulauan Riau punya peran yang sangat bagus untuk jadi jembatan antara kedua negara ni. Kerana masalah bahasa ni kadang kita jumpa media antara kedua negara ni, ada kadang bahasa tu kasar. Okey? Ada kadang bahasa tu kasar bagi orang Malaysia, tapi tak kasar bagi orang Indonesia. Ada bahasa tu kasar bagi orang Indonesia, tak kasar bagi Malaysia. Jadi kadang kalau ada media, salah satu media negara ni dia buat berita ini, media negara langsung angkat. Sombongnya negara ni beri judul ataupun tajuk dekat beritanya ataupun dekat surat khabarnya,
pakai bahasa kasar macam ni, macam tu. Jadi sebenarnya memang sekarang mungkin dah ada kerjasama kuat antara kedua media antara kedua negara ni untuk menggunakan bahasa yang tidak saling tidak membuat tersinggung satu sama lain. Jadi ada pentingnya juga selain kita dekat Nusantara ni, apabila kita faham bahasa Inggeris, faham bahasa Belanda misalkan, kita juga perlu faham bahasa negara serumpun kita macam orang Malaysia. Ada baiknya juga untuk banyak tahu bahasa-bahasa Indonesia, apa je maksud je, lepas tu macam mana nak menyusun kalimat pakai bahasa Indonesia. Orang Indonesia juga macam tu, perlu untuk belajar bahasa Melayu tu macam mana, apa yang kasar di dalam bahasa Melayu, apa yang tidak kasar, macam tu perlu. Dan akhirnya ya itulah mungkin penyebab channel ni akhirnya jadi dibuat kerana saya nak macam tu lah sebenarnya. Jangan ada lagi miscommunication antara kedua negara. Miscommunication. Okey, singkat cerita pula, akhirnya lepas semua program kita selama dekat Indonesia, kita pergi ke Malaysia. Okey, kita pergi ke Malaysia. Pada waktu tu naik salah satu pesawat punya Singapura. Kita transit dulu dekat Singapura. Jadi waktu dekat dalam pesawat tu ada ni, apa nama tu, yang perempuan lawa-lawa yang jaga dekat pesawat tu, pramugari. Okey, ada pramugari. Ada pramugari dekat situ. Kita tahulah pramugari pesawat Singapura ni kan ada tiga kaum kan, ada India, Cina, Melayu. Jadi macam tu. Dan pada hari tu kami ni tak tahu macam mana cara nak ngidup pada hari tu kami pening macam mana nak nyocokkan headset untuk hidup volume tu dekat kursi pesawat ni kan. Saya dengan Maxi sebelah kanan saya. Maxi juga macam tu, terkosel-kosel lah. Dia tak tahu macam mana cara nak hidupkan ni. Lalu lalang lah pramugari yang lawa-lawa berdelau ni kan, baik itu Melayu, India, Cina, lawa-lawa semua. Jadi lepas tu ada satu pramugari Melayu tu. Jadi saya tegur lah, "Kak, boleh minta tolong?" kata saya kan. Jadi kata si pramugari Melayu ni, "Oh, ya dek, nanti kejap kakak hantar air ke depan, nanti kakak balik sini lagi." Jadi pergilah si kakak ni tadi, ramah kakak ni luar biasa. Lepas tu balik lagi ke kursi saya dengan Maxi ni kan. Belakang saya kontingen Malaysia Indonesia kan. Jadi ditanya lagi pramugari tanya, "Dek, macam mana dek tadi? Ada yang boleh macam mana dek tadi? Ada yang boleh kakak bantu?" kata pramugari ni tadi. Jadi kata saya, "Ni kak, kami nak hidup benda ni, kami tak tahu macam mana nak hidup volume dia ni kak sekarang. Volume suara dia ni sekarang tak ada terbunyi dia tadi." "Oh, macam ni," kata dia. Jadi dia nyelak lah layar dekat kursi depan tu kan. Untuk apa? Ini untuk tengok video, ini untuk filem, ini untuk music. Kalau nak hidup volume dia dekat bawah tangan awak, kata dia, dekat bawah kursi sebelah tangan tu. Rupa dekat bawah kursi tu ada volume dia gitu. Kalau pada zaman itu kita dekat pesawat Indonesia, volumenya dekat atas kursi biasanya. Tapi yang ini dekat bawah. Jadi kita nyeluk sikit macam tu, ada volumenya. Tak tahulah sekarang ke. Jadi kita pakai benda tu, barulah hidup suara tu. Jadi saya nyakap lah kakak ni, "Ya kak, terima kasih kak." Jadi kata kakak ni, "Ya, nanti kalau ada perlu apa-apa, beritahu kakak ya." "Ya," saya cakap kan. Jadi saya tak tahu kisah bahawa orang sebelah kanan saya merhati saya. Datang pula yang pramugari Cina Singapura ni, lawa berdelau tentunya. Lepas tu dia nyakap saya, "What would you like to drink? Coffee or tea?" "Coffee," kata, "both of us." Jadi dia berilah kopi ni untuk saya dan juga untuk si Maxi yang sebelah saya ni. Pada waktu saya ngunjuk kopi ke sebelah kanan saya, Maxi nengok saya dengan muka yang kagum. Muka yang macam kalau fans Indonesia tengah tengok bola, lepas tu Bambang Pamukasnya tak gol, macam mana? Ceria, bahagia, macam kagum, berkilat-kilat mata dia. Begitu juga macam orang Malaysia apabila Safi Salih mencetakkan gol, macam mana bahagianya muka orang Malaysia. Macam tu muka Maxi gitu. Dia kata, "Maxi, kamu tadi ngomong bahasa apa?" kata si Maxi nanya saya. "Bahasa Inggeris." "Tidak, bahasa Inggerisnya saya faham. Sebelum kamu ngomong bahasa Inggeris," kata si Maxi, "pakai bahasa Melayu." Apa kata Maxi lepas tu? "Kamu teman saya yang paling hebat sudah. Kamu bisa ngomong bahasa Malaysia, bisa ngomong bahasa Inggeris, bisa ngomong bahasa Singapura, bisa ngomong bahasa Indonesia." Jadi si Maxi ni tak tahu bahawa ternyata bahasa Melayu Kepulauan Riau, Singapura dan Malaysia tu sama. Jadi saya terfikir, saya harus menjelaskan ni ke orang ramai bahawa Kepulauan Riau, Singapura, Malaysia bahasa dia sama. Macam mana caranya? Itulah alhamdulillah di tahun 2017 ni kita buat channel ni kan. Jadi lepas tu pesawat dari Malaysia tiba. Kita pun transit dari Singapura ni menuju selanjutnya ke KLIA Malaysia. Tiba di KLIA pada waktu itu
rombongan Indonesia dengan rombongan Malaysia ni berjalan sama-sama. Malaysia kat depan, Indonesia kat tengah, dan yang tukang bagian logistik antara kedua negara ini dekat belakang lah, sama-sama. Okay? Jadi pada waktu tu saya dengan Maxi tentunya. Saya dengan Maxi kerana kami bagian logistik. Jadi dia hari tu langsung kita ada macam orang-orang dekat KLIA tu yang kerja angkat barang. Dia nak saya, korang dari Indonesia kata dia? Ya bang, kata saya kan. Lepas tu, apa buat dekat sini? Sangka dia mungkin ada masa tu Asian Games ke, SEA Games ke, pada masa tu apa benda kan. Tapi kita program ni kan. Jadi kata dia, apa buat dekat sini? Kita program Indonesia-Malaysia Youth Program. Jadi kita baru balik dari Jakarta. Kita sekarang buat programnya dekat Malaysia pula. Jadi macam, lepas tu kawan dia cakap, kan aku dah cakap, dia orang Malaysia. Jadi saya, ya pula dia tadi tanya pakai bahasa Melayu, saya jawab pakai bahasa Melayu. Otomatis je tu, tak saya fikir. Jadi macam agak dia berdua ni bertekak tadi. Dia ni orang ni rombongan Indonesia, bukan, ni rombongan Malaysia. Ni rombongan macam bertekak berdua. Akhirnya nak membuktikan ni rombongan Malaysia atau Indonesia. Saya balas pakai bahasa Melayu. Agaknya kawan yang satu tu merasa betul. Oh, ternyata ni rombongan Malaysia. Okey, pada waktu tu, masih berlanjut. Dari DKLIA tu, jadi hari pertama tiba dekat situ langsung ada 2 kisah dia. Jadi, saya pergi kedai lah. Saya beli air. Air ni salah satu produk dari Amerika sebenarnya yang banyak yang suka dekat Indonesia, Malaysia ni. Jadi kita tak boleh pula sebut nama produk dia kan. Jadi saya nak beli. Lepas tu saya nanyalah ke kakak ni. Kak, ni berapa kak? RM4.15 harga air tu kalau tak salah saya. Jadi kakak ni pun nanya, ini apa ni ramai ni, kata kakak ni. Jadi saya jawab lah, ini Indonesia Malaysia Youth Exchange Program kak. Jadi pemuda belia dari Indonesia dengan Malaysia, kita berkumpul untuk kita bahas tentang isu serumpun ni kak. Oh macam tu kata dia. Jadi macam mana ni kata dia. Kita baru balik dari Jakarta, Surabaya. Jadi sekarang kita nak buat program pula dekat Kuala Lumpur dengan Johor. Oh macam tu, bagus dia. Ini saya terangkan lagi. Ini kalau kita dekat Indonesia, satu provinsi satu orang. Kalau kita dekat Malaysia, satu negeri tu 2 orang yang ikut ni. Jadi kita beramai-ramai lah ni yang duduk situ. Kakak nanya, yang dari Malaysia mana? Kakak teka lah yang dari Malaysia mana. Dia saya tunjuk, muka serupa je kata dia. Lepas tu saya tunjuk kawan satu kan. Itu Malaysia Indonesia. Itu Indonesia nampak. Dia betul lah. Yang itu kak, Malaysia atau Indonesia? Itu Malaysia kata dia kan. Okay. Kalau awak pula dari negeri mana kata dia. Dia nanya saya. Lepas tu saya nyebut, Saya dari Kepulauan Riau, Indonesia kak. Ketawa kakak tu. Hah, kata dia. Ketawa dia. Engkau ni bergurau pula kata dia. Kak, saya betul Indonesia. Dia tak percaya pertama. Tak percaya, lepas tu dia apalah sampai ada orang lain beli kan. Kau betul, kau dari mana? Kak, saya dari Kepulauan Riau, Indonesia. Kepulauan Riau, Indonesia kata dia. Lepas tu dia fikir kan. Kakak tahu Gunung Daik kata saya kan. Dia diam. Kakak tahu Pulau Bintan. Oh Pulau Bintan, ya. Saya ada saudara dekat Bintan kata dia. Barulah akhirnya apa? Oh, Kepulauan Riau kata dia. Patutlah bercakap sama dengan bahasa kita kata dia. Memang macam tu kan dia nenek moyang kata saya. Lepas tu saya juga ada ambil coklat dekat situ. Jadi harga coklat tu macam berapa? RM2 lah. Jadi lepas tu kita dijemput bas dan kita siap-siap lah nak pergi ke hotel pada waktu tu. Kakak ni naik. Lepas tu saya nanya kakak ni, kak berapa kak harga ni semua? RM6 lebih kata dia kan. RM6 berapa lah? 20 sen atau semua. Saya waktu tu belum hafal lagi RM2. Yang mana selembar tu RM1, yang mana RM5, yang mana RM10, saya belum hafal. Akhirnya saya tunjukkan kakak ni, kak, yang mana kak? Duit RM1, yang mana saya nak bayar sekarang ni? Betul lah, kau ni Indonesia kan? Yelah, dia tak percaya dia. Dan tiba dekat Kuala Lumpur pada waktu tu, saya tentunya merasa tak, bukan sebagai orang asing, tapi juga merasa macam, macam sesama Melayu kan dekat situ juga, Kuala Lumpur. Walaupun berbilang bangsa ada dekat situ, tapi ramainya kan Melayu, mayoritasnya Melayu. Yang berkuasa Melayu. Jadi saya macam entah, kurang merasa itu kampung orang. Jadi saya merasa itu macam kampung saya sendiri juga. Kawan bertanya, Fahri macam mana dekat sini? Sedap belum? Macam rasa dekat kampung sendiri. Cuma dekat sini maju gitu, macam tu. Saya cakap macam tu. Jadi satu hari itu dekat Kuala Lumpur, ada kawan Malaysia nak ngerjakan saya pada waktu tu. Jadi saya dengan Maxi diajaklah ke kawan ni untuk pergi kedai mamak dekat bawah hotel tu kan. Lepas tu dia tanya, dah dekat bawah ni, dia tanya Maxi, pasport kamu mana kata dia. Maxi tunjuk pasport dia. Ni kata Maxi. Okey, Fahri, pasport kamu mana? Wah, tinggal pula dekat atas kata saya kan. Saya naik ke atas. Tak usah. Engkau tak usah naik ke atas kata kawan tu. Jadi yang lain semua bersebahat, Fahri tak boleh bawa pasport. Ya apa pula kata saya. Kalau kena tangkap polis matilah. Tak apa. Kamu tak perlu bawa pasport. Muka kamu Melayu, satu bahasa kamu Melayu, kamu tak payah dekat sini. Kamu jangan bawa pasport. Saya nak ambil pasport dekat hotel tu tak boleh lagi. Lah terus pergi kedai mamak tu. Jadi dekat situ
kita yalah berbincang apa semua tentang. Dan kawan dari Malaysia ni alhamdulillah dia macam percaya dengan kita dari Kepulauan Riau ni. Jadi dia bercakap lah pasal politik Malaysia pada waktu itu, dan saya pun menyampaikanlah apa-apa yang memang harapan kami dari Kepulauan Riau ni kepada Malaysia, macam mana lepas tu kita Indonesia, macam mana cara hidup dekat Indonesia pada masa tu, kita sampaikanlah kepada kawan dekat Malaysia pada waktu tu. Jadi yalah, luar biasa pada waktu tu. Jadi saya ingat kawan saya yang paling erat sekali dengan saya, Nazrin dari Kuala Lumpur. Nazrin, tolong beri video ni kepada kawan kita lagi, Ashraf di Pahang tu, atau abang di Melaka tu, dan juga di Selangor tu. Dan tolong WhatsApp kawan lagi semula, atau miss call dulu ke nombor kawan, kerana nombor WhatsApp kawan kan bertukar. Jadi tolong kirim kawan rindu. Selepas kita dari Kuala Lumpur, kita ada program ke Johor. Kampung tu namanya adalah Felda Sri Ledang. Dan di situ kita ditempatkan di rumah mak angkat masing-masing. Dan mak angkat saya, Mak Isa, dah lama saya tak hubungi beliau. Kalau orang dari Felda Sri Ledang ada tengok video ni, tolong tunjukkan video ni kepada mak angkat saya, Mak Isa itu. Saya rindu dengan mak saya. Jadi selama dekat sana memang saya merasa macam beliau mak saya langsung. Macam tu, kerana beliau belete dengan saya. Kalau saya ada salah belete dengan saya, macam dia belete dengan anak dia sendiri. Saya merasa luar biasa mak angkat saya ni. Petak waktu kita nak balik lagi ke Indonesia, program dah habis, kita bertegur tangis dengan mak angkat ni. Ada satu kisah waktu tu saya dengan mak angkat ni. Jadi saya balik pergi ngopi malam sangat. Dah pukul 12 saya nak balik ke rumah. Jadi waktu tu saya nak buka pintu pelan-pelan kan. Takut mak angkat ni dia belum tidur. Nanti kena marah dia kalau misalkan kita balik malam sangat. Jadi nak buka pintu tu, rupanya dia dah tunggu dari tadi. Lampu ni padam, tapi dia duduk dekat kursi tu tunggu saya dari selama-lama itu. Saya buka pelan-pelan pintu, katok pelan-pelan. Kau di mana Fari? Langsung ditegur macam tu. Tengok ke belakang, mak angkat. Tak ada mak, dia pergi ngopi tadi dengan kawan dari Malaysia semua. Kau ni kata dia. Langsung dia. Engkau ni, kau tak tengok dah jam berapa ni? Kata dia. Jam 12 mak. Jadi macam dilete mak sendiri pada hari tu. Luar biasa. Engkau kalau kau hilang macam mana? Engkau kalau ada apa-apa dengan kau, tak susah hati mak? Kata dia. Ya mak. Lepas tu jadi, tu nasi goreng yang mak lah buat dia tadi lah sejuk dah. Kata dia. Jadi saya makanlah nasi goreng lagi. Walaupun dekat luar saya dah kenyang. Saya cakap, saya minta maaf mak. Macam besok paginya saya minta maaf lagi. Tapi maksudnya saya tak rasa saya kecil hati pada waktu tu, kerana mak angkat saya yang dekat sana, dia macam bersikap macam dia mak saya betul. Macam tu mak angkat, macam tu mak saya, macam itulah beliau. Jadi mak angkat saya ni, anak-anaknya juga merantau keluar, ada yang ke Pahang, ada yang Kuala Lumpur. Kalau balik tu tentang hari raya. Rumah mak angkat ni ada macam kubur di depannya. Jadi kalau saya ingat dekat antara simpang nak belok dekat Felda Sri Ledang, Johor ni lah. Kalau video ni ditengok orang Felda Sri Ledang, tolong berikan kepada Mak Isa ataupun mak angkat saya ni. Saya cuba hubungi beliau, tapi dulu tu kerana handphone rusak, saya ganti handphone dan nombor banyak hilang pada waktu tu. Pertama jejak dekat Johor, kita disambut dengan kompang pada waktu tu. Dan kawan dari Malaysia tanyalah, Fari, engkau macam mana disambut dengan kompang ni? Sama je macam dekat kampung kawan. Lepas tu orang Indonesia juga bertanya, Fari, gimana? Ada enggak di kampung kamu budaya ni? Ada bro. Lepas tu, ya macam makanan pun ditanya. Makanannya sama enggak dengan kampung kamu? Ya sama aja sih, lebih kurang gitu. Kalau orang Indonesia ni, kalau misalnya dekat sana makan, ada juga nih, ada. Cuma kita tak ada macam, dijual dekat tepi jalan nasi biryani agaknya tak ada. Cuma kalau masak-masak di hari-hari besar kadang ada nasi biryani tu, atau nasi minyak. Lepas tu apa yang tak ada? Lebih banyak samanya daripada tak samanya. Macam tu lah kan, antara Kepulauan Riau dan juga Malaysia. Jadi ada hari tu juga macam ni, kawan dari Aceh, dia nak makan. Jadi waktu tak ada nasi lemak, nasi goreng kampung, nasi goreng Pattaya. Lepas tu tengok, nasi lemak, mau dong nyoba nasi lemak, kata dia. Dia orang budak bandar Aceh tu. Dia sini kak, kau tahu tak nasi uduk? Tahu, kata dia. Okey, ni sama aja kayak nasi uduk. Lepas tu jadi, enggak ding, kan banyak di Indonesia. Oh namanya nasi lemak ya bang, kata dia. Iya, kalau di sini nasi lemak, di Indonesia nasi uduk, sama aja, itu aja. Itulah dia.
sebagai seorang Kepulauan Riau yang ikut dalam kontingen Indonesia, saya merasa banyak hal-hal lucu yang terjadi, terutama dari segi bahasa dan budaya, di mana Kepulauan Riau dapat menjadi jembatan. Kerana kadang banyak, itu tadi saya cakap, ada orang Malaysia tak faham apa cakap orang Indonesia ni. Kita yang faham, kita lah menjelaskan kepada Indonesia ni. Gitu juga ada yang macam Malaysia tak faham, macam tingkap, kasut, seluar macam tu kan, Indonesia tak faham, kita pula menjelaskan kepada Malaysia ni. Jadi ini jembatan Kepulauan Riau. Jadi saya juga nak cakap sekali, saya minta maaf apabila dalam video saya ternyata masih belum dapat membuat jembatan itu. Saya tentunya masih berusaha. Dan kalau jumpa satu video Syirul Lobar, kau dapat tontonlah video-video yang lain sehingga tak salah faham. Kerana tak cukup hanya nonton satu video Syirul Lobar, bukan promosi ya. Tak cukup hanya nonton satu video Syirul Lobar untuk faham maksud saya ke mana. Kadang macam tu, kadang kita tak cukup. Saya pun nak bikin, takkan pula kita bikin video 50 jam, tak mungkin, atau sejam, tak mungkin pula kan. Ini dah setengah jam lebih, kerana ini penting. Jadi itu selama dekat Malaysia, selama saya bercakap dengan orang dekat Johor pada waktu tu, apabila dah bercakap panjang, bersembang pasal segala macam, pasal Melayu apa semua, nanti dia tanya, Fahri ni asal dari negeri mana? Saya pakai nama asli saya kan, Zulfahri kan, dekat sana kan, dekat selama program ni tak dipanggil Lepit. Kalau dekat channel ni saya dipanggil Lepit, dekat keluarga saya dipanggil Lepit, dekat kawan saya dipanggil Lepit, tapi dekat program saya dipanggil Zulfahri ya. Jadi Fahri ni dari negeri mana? Saya dari Kepulauan Riau, Indonesia. Tetaplah orang Malaysia ni akan tergelak ketawa, dia tak percaya. Engkau ni kata, betul bang, saya orang Indonesia, cuma saya Melayu. Abang tadi bercakap cerita pasal hang tua, pasal hang jebat. Kami pun dekat sana punya cerita ni. Kami diceritakan turun-temurun benda ni. Saya harus tunjukkan IC saya ataupun KTP saya. Saya tunjukkan KTP saya. Ni bang, saya dari Kepulauan Riau. Oh ya, patutlah yang ni. Akhirnya barulah dia orang tahu. Apabila ada orang-orang macam tu, kalau buku masih banyak, buku dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau masih banyak, saya akan bagi-bagi kan kepada orang. Tapi saya waktu tu memang tak dapat buat banyak, sehingga tak semua orang dapat terbagi itu. Tapi alhamdulillah channel ni akhirnya dapat kita tengok sama-sama perkembangannya. Alhamdulillah semakin berkembang, dan dapat, mudah-mudahan kau dapat lebih banyak lagi kan. Saya macam ada satu ego, satu semangat untuk mencapai 100,000 subscribers sebelum tahun ni habis. Jadi di 2021 kita dah punya 100,000 subscriber. Kenapa tidak? Okey, tak apa, itu ambisi saya je. Sebenarnya tak boleh cakap, tapi bantu saya untuk majukan channel ni. Baik, jadi macam itulah. Ada banyak lagi cerita yang tak dapat saya ceritakan. Sebenarnya saya masih lupa. Kalau rasa nak, saya buat part 2. Tapi kalau tak pun, apa boleh buat. Okey, baik, terima kasih. Itu je pengalaman saya menjadi seorang kontingen Indonesia yang dikirim ke Malaysia dalam program Malaysia George Exchange Program. Dan ya, terima kasih yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, jangan lupa tekan like dan komennya. Salam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Salam perpaduan, salam satu Melayu, takkan Melayu hilang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.